Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat sejahtera. Selamat datang ke C4D Melaya. Saya Rosli Abdul Ghani. Di sini seterusnya kita akan kongsikan antara kaedah serta teknik asas bagi penghasilan kesan khas animasi MoGraph 3D yang mana bakal melibatkan perbezaan di antara dua objek MoGraph, iaitu dari jenis Voronoi Fracture dan juga objek Fracture. Untuk kita mencipta hasil paparan produk packaging 3D dan juga paparan animasi teks 3D melalui persekitaran ruang kerja bagi aplikasi Maxon Cinema 4D Release 21 kali ini. Baiklah, di sini sekarang dapat kita lihat bagaimana customer model-model objek 3D dari jenis packaging 3D dan juga paparan teks telah pun berjaya kita animasikan dengan objek MoGraph dari jenis Fracture dan juga Voronoi Fracture. Baiklah, di sini kita buatkan satu dokumen file yang baru melalui pautan menu file, new project, dan dari ruangan berbutang objek MoGraph yang ada di sini, kita cuba tarik keluar objek MoGraph tersebut. Kita paparkan saiz ikon yang lebih besar, ini dia. Dan di sini kita akan hasilkan satu objek teks dengan menekan pada butang objek teks untuk kita memasukkan objek more text. Dan pada objek teks kita di sini kita tekankan kepada teks jenis bold dan center alignment. Baiklah, seterusnya kita buatkan satu objek Voronoi Fracture dan di sini kita hanya perlu masukkan objek MoText tersebut ke dalam ataupun kepada objek Voronoi Fracture, di mana secara langsung kita akan dapat melihat terus hasil kesan fracture ataupun kesan pecahan segmen objek telah pun dihasilkan melalui penggunaan objek Voronoi Fracture, yang mana hasil kesan pecahan segmen tersebut telah dihasilkan dari ruangan fungsi sources, yang mana menggunakan objek point generator yang ada di sini. Dan bila mana kita sertakan satu fungsi vektor dari jenis plane, dan pada objek plane melalui ruangan tab bagi fall off, masukkan satu fungsi fall off dari jenis linear. Dan bila mana alatan linear fall off tersebut kita select, kita akan dapat melihat hasil kesan animasi yang mana telah dijana dari fungsi plane effector melalui ruangan bagi parameter. Kita dapat melihat nilai position bagi x bagi y telah pun dinyatakan sebanyak 100 cm. Itu dia. Dan bila mana alatan linear fall off di sini telah diseret, kita dapat melihat hasil kesan animasi bagi kesan objek Voronoi Fracture telah pun dihasilkan kepada objek MoGraph kita di sini. Hasil pecahan segmen tersebut yang mana telah kita lihat di sini tadi melalui tab ruangan sources, di mana fungsi point generator yang di sini boleh kita delete ataupun kita buang. Dan sekarang bila mana kita animasikan objek fall off bagi linear fill, kita dapat melihat setiap fungsi karakter dari paparan teks tersebut akan dianimasikan satu persatu dan tidak lagi menggunakan hasil kesan pecahan segmen dari pecahan objek Voronoi Fracture yang kita lihat sebelum ini tadi. Dan dari sini kita lihat pula perbezaan di antara, kita salin dulu objek teks kita di sini, tekan Ctrl dan kita tekan kunci Ctrl alternate dan dua klik pada berbutang ikon yang ada di sebelah kanan ini. Dan seterusnya kita tambahkan satu objek fracture, letakkan objek fracture ke bawah dan masukkan objek MoText kita di sini tadi ke dalam objek Voronoi Fracture, Dan pada objek Voronoi Fracture yang kita di sini, kita dapat melihat beberapa jenis fungsi mode, yang mana di sini secara default ataupun pada asalnya ianya telah disetkan kepada straight, yang mana fungsi straight ini akan menggunakan setiap paparan ataupun setiap objek yang ada di sini tanpa menghasilkan sebarang pecahan segmen seperti yang dapat kita lihat pada objek
berwarna fracture sebelum ini tadi. Dan di sini kita buatkan satu sarana objek plane effector yang kita buatkan di sini tadi. Tekan Ctrl dan seret ke bawah, dan pada objek fracture melalui ruangan tab bagi effector, masukkan fungsi plane yang baru kita salingkan di sini tadi, letakkan kepada objek berwarna fracture. Dan sekarang bila mana kita seret alatan linear fill yang di sini, kita dapat melihat keseluruhan objek teks telah pun dialihkan ataupun dianimasikan, di mana keseluruhan paparan teks, karakter teks tersebut telah pun digerakkan secara keseluruhan, berbeza dengan contoh yang kita lihat pada objek berwarna fracture sebelum ini tadi. Kita tekan Ctrl Alternate dan tutup fungsi objek berwarna fracture tersebut, dan kita buka semula contoh paparan berwarna fracture yang di sini, mana paparan teks yang di sini telah dianimasikan secara satu persatu pada setiap karakter yang ada pada teks kita di sini. Dan di sini bolehlah kita cuba masukkan nilai property lain seperti scale sebanyak 0.5, ataupun kita juga boleh masukkan rotation kepada 90% pada paksi X. Dan bila mana kita seret alatan linear fill, kita dapat melihat hasil kesan transisi di antara dua nilai yang kita nyatakan pada parameter bagi plane effector tersebut ini akan dianimasikan kepada paparan teks teks kita sini, yang mana telah menggunakan objek berwarna fracture di sini tadi. Dan satu lagi keadaan penggunaan berwarna fracture adalah kita boleh juga menggunakan pada ruangan source untuk nilai source yang di sini. Kita boleh menggunakan mana-mana jenis objek ataupun lakaran garisan spline ataupun objek monograf yang lain. Sebagai contoh, kita cuba gunakan objek cube. Tekan kunci NB untuk memaparkan garisan wireframe, dan kita nyatakan keseluruhan nilai segmen XYZ kepada 10. Dan kita alihkan objek cube tersebut tadi ke bahagian tengah. Tekan Ctrl dan klik dua kali untuk kita menutup ataupun menyembunyikan paparan kotak tersebut tadi. Dan pada objek berwarna fracture melalui ruangan sources, kita bolehlah seret objek cube tadi sebagai satu nilai source untuk paparan teks berwarna kita di sini. Dan di sini kita dapat melihat secara langsung objek berwarna fracture telah pun dipecahkan, tetapi kali ini ianya telah menggunakan rujukan sumber ataupun source dari objek cube yang kita di sini tadi. Dan jika kita tutup objek cube tersebut dan kita masukkan satu lakaran garisan spline, dan kita cuba buatkan lakaran garisan spline secara mendatar, dan kemudiannya pada objek berwarna fracture melalui ruangan tab bagi source, delete objek kotak yang kita masukkan sebelum ini tadi, dan masukkan lakaran garisan objek berwarna fracture, ruangan source, masukkan lakaran garisan spline yang kita buatkan di sini tadi. Dan itu dia, kita dapat melihat hasil pecahan segmen yang berbeza telah pun dibentuk kepada paparan teks kita di sini, yang mana telah menggunakan rujukan sumber dari lakaran garisan spline path yang kita masukkan kepada objek berwarna fracture melalui tab bagi sources yang ada di sini tadi. Dan kita dapat melihat sekarang perbezaan di antara dua contoh objek fracture, iaitu berwarna fracture dan juga objek fracture yang biasa, yang mana dapat kita gunakan untuk mencipta hasil kesan animasi packaging produk 3D kita di sini selesai nanti. Nah, sekarang bolehlah kita buatkan satu dokumen file yang baru melalui pautan menu file bagi ini file new projects, dan
pergi kepada pautan menu window dan buka kandungan content browser melalui pautan menu window content browser. Dan dari sini pergi kepada kategori bagi preset dan pilih preset dari jenis packaging, dan di sini kita dapat melihat beberapa jenis objek 3D telah pun disediakan kepada kita, dan bolehlah kita menyeret mana-mana pilihan objek 3D yang hendak kita gunakan di sini. Sebagai contoh, aluminium foil dan juga botol serta objek paper cup yang ada di sini. Itu dia. Tutup panel content browser kita di sini. Pilih ke semua objek packaging 3D yang telah kita masukkan di sini tadi, dan klik pada letak scale tu, dan kita besarkan ataupun sizekan ke semua objek packaging 3D tersebut supaya ia merangkumi dua petak grid yang ada di sini. Dan seterusnya beralih kepada alatan move tool. Kita tutup dulu panel alatan bagi objek monograf yang di sini. Kita alih dulu objek aluminium bag yang di sini ke sebelah belakang, dan objek botol pertama ke sebelah kiri, dan objek botol kedua ke sebelah kanan. Itu dia. Manakala pada objek aluminium bag yang ada di sini, jadi kita cuba besarkan sedikit, dan kita juga perlu alihkan sedikit ke kanan, dan kita juga boleh buatkan satu salinan dengan menekan kunci kontrol dan syarat untuk kita membuat satu lagi salinan objek aluminium bag tersebut, dan putarkan sedikit dengan alatan rotation tool kedua objek aluminium bag tersebut, dan kita alihkan tekan ke kunci E dan W untuk beralih kepada alatan transform ataupun move tool. Alihkan paper bag aluminium bag kedua ke sebelah belakang, lebih kurang berikut seperti berikut, gitu ya. Dan seterusnya kita juga boleh alihkan botol kedua yang ada di sini, botol pertama yang ada di sini sedikit ke sebelah kiri, dan kita besarkan sedikit lagi, gitu ya. Dan untuk paper coffee cup pula, kita buatkan satu salinan baru dengan menekan kunci kontrol dan bawa ke sebelah kiri. Untuk coffee cup pertama, seret sedikit ke hadapan, itu dia, sebelah kanan sedikit. Okey, dan kita cuba dapatkan angle ataupun sudut posisi yang kita kendaki, itu dia. Dan kemudiannya kita masukkan satu objek primitif dari jenis disk untuk kita membuat satu unsur pelantaian kepada senario 3D kita di sini, itu dia. Dan klik pada objek kamera untuk kita meletakkan satu objek kamera. Aktifkan objek kamera tersebut, dan kita juga boleh menutup paparan objek kamera itu tadi, itu dia. Dan sekarang bolehlah kita masukkan satu objek MoTeX dari pilihan objek monograf dari jenis MoTeX, dan bawa objek MoTeX tersebut ke bawah, dan masukkan paparan teks yang dikehendaki. Tekankan font style kepada bold dan alignment kepada center, itu dia. Dan kita juga boleh tambahkan nilai depth kepada 60, dan bawa sedikit ke belakang dan ke atas. Okey, itu dia. Silap teralih kamera. Kita cuba alihkan angle posisi kita di sini, itu dia. Dan naikkan sedikit paparan teks tersebut. Dan untuk ciri-ciri terbaru bagi MoTeX untuk versi R20, kita disediakan dengan fungsi caption and bevel, yang mana membolehkan kita memilih jenis preset fungsi bevel dan pelbagai lagi fungsi option lain untuk paparan teks 3D kita di sini, itu dia. Dan sekarang kita tambahkan satu objek deformer ataupun modifier dari jenis band. Seret objek modifier tersebut kepada objek MoTeX kita di sini. Pada objek band, klik pada butang pick fit to parent,
dan alihkan dengan alatan rotation tool pada paksi XYZ yang berwarna biru 90 darjah. Itu dia. Dan sekali lagi aktifkan objek band dan klik pada berbutang fit to parent, dan bolehlah kita nyatakan nilai strength kepada nilai yang kita kendaki seperti berikut. Dan kita cuba putarkan objek motek kita sini untuk mendapatkan paparan itu dia, paparan teks yang kita kendaki. Kita putarkan sedikit lagi, dan kita juga boleh tambahkan satu lagi objek deformer ataupun modifier dari jenis taper. Bawa objek taper tersebut ke bahagian bawah objek band kita di sini, dan klik pada berbutang fit to parent dan nyatakan nilai strength yang dikehendaki. Ya. Dan kita tutup objek kamera kita di sini, dan kita boleh salin satu lagi objek taper dan putarkan ke sebelah kanan pula itu berikut, dan cuba alihkan sedikit ke kanan pada huruf D. Itu dia. Dan untuk kesemua alatan deformer bagi band dan juga taper yang di sini, klik pada berbutang option dan tekan kunci option alternate dan klik pada berbutang option yang di sini untuk kita menutup paparan alatan deformer tersebut tadi. Itu dia. Dan pertama sekali di sini kita tambahkan satu objek monograph dari jenis fracture. Untuk objek fracture kita select ke semua paparan mode objek 3D bagi objek packaging 3D tersebut ke dalam objek fracture kita di sini. Dan pada objek fracture pastikan fungsi mode kepada straight dan kita tambahkan aktifkan objek fracture, tambahkan satu objek effector dari jenis plane. Dan pada objek plane pergi kepada tab bagi fall off dan masukkan satu fungsi linear fall off dari jenis linear fill dan naikkan sedikit ke atas, dan aktifkan objek linear fill dan pastikan fungsi direction telah disetkan kepada positive X. Dan bila mana kita menyeret alatan ataupun alatan deformer atau linear fill yang ada di sini, kita dapat melihat hasil kesan animasi telah pun dihasilkan kepada objek fracture yang mana telah kita himpunkan dengan objek packaging 3D kita di sini. Pada objek plane pergi kepada tab bagi parameter. Di sini kita dapatlah nyatakan nilai-nilai bagi position X ataupun position Z sedikit ke hadapan, dan juga nilai bagi scale kepada kesakan kepada uniform kepada minus 0.5%, dan kita nyatakan nilai rotation untuk paksi X, Y dan Z. Dan sekarang cuba alihkan alatan linear fill untuk kita melihat hasil kesan animasi yang telah kita buatkan setakat ini. Itu dia. Ataupun pada objek plane tersebut melalui set parameter yang ada di sini, jadi kita boleh tukarkan fungsi scale kepada -1 untuk kita buangkan ataupun hilangkan keseluruhan objek 3D tersebut tadi. Itu dia, amat menarik sekali. Dan di sini bolehlah kita pergi kepada frame kosong, seret alatan linear fill tersebut sehingga keseluruhan objek 3D itu tadi telah hilang, dan pergi kepada tab bagi koordinat, aktifkan fungsi option bagi property position X untuk kita letakkan satu fungsi keyframe pada frame kosong dan beralih kepada frame ke-50. Aktifkan alatan linear fill tersebut tadi dan seret ke sebelah kanan sehingga keseluruhan model-model packaging 3D kita di sini telah pun dipamerkan. Dan klik sekali lagi pada berbutang option bagi property position X untuk kita meletakkan satu fungsi keyframe pada frame ke-50.
Dan sekarang cuba rewind dan klik pada butang play untuk kita melihat hasil kesan animasi monograf yang mana telah berjaya kita hasilkan dengan mudah dan pantas dengan menggunakan objek fracture pada model 3D packaging kita di sini. Dan aktifkan objek berwarna objek fracture, kita tambahkan satu lagi fungsi efektor dari jenis delay. Dan itu dia, kita dapat melihat secara langsung objek delay telah pun hasil kesan delay telah pun dimasukkan dengan menggunakan fungsi mode dari jenis blend. Itu dia, yang kita boleh tambahkan nilai strength. Itu dia. Dan pada objek efektor bagi plane yang kita ada di sini tadi, pergi kepada tab bagi fall off. Di sini bolehlah kita tambahkan satu fungsi modifier layer dari jenis delay. Itu dia, kita aktifkan objek delay dan tukarkan fungsi mode kepada spring. Itu dia, dan tutup fungsi clamp. Itu dia, untuk kita melihat hasil kesan animasi keseluruhan kesan spring yang mana telah pun dihasilkan dari objek efektor bagi objek modifier layer bagi delay tersebut tadi. Kita kurangkan sedikit nilai spring, dan itu dia, amat menarik dan amat mudah sekali. Seterusnya untuk objek teks kita di sini pula, kita tambahkan satu objek monograf dari jenis Voronoi fracture. Seret objek Voronoi fracture tersebut ke bahagian bawah. Masukkan paparan teks kita di sini ke dalam objek Voronoi fracture. Aktifkan objek Voronoi fracture, pergi kepada tab bagi source, delete fungsi objek point generator, di mana di sini kita dapat melihat keseluruhan paparan warna bagi setiap huruf-huruf karakter yang ada pada objek mod teks kita di sini. Dan sekarang kita salin objek plane effector yang kita buatkan sebelum ini tadi, tekan Ctrl dan seret ke bawah untuk kita buat satu salinan baru dari objek plane effector tersebut. Dan pada objek Voronoi fracture, pergi kepada tab bagi effector dan seret objek plane 1 effector ke dalam tab bagi effector untuk objek Voronoi fracture. Dan itu dia, kita dapat melihat hasil kesan animasi teks telah pun dihasilkan dari objek plane effector kepada objek Voronoi fracture kita di sini. Dan di sini bolehlah kita alihkan sedikit frame pertama bagi kesan ataupun paparan teks tersebut tadi, sedikit ke hadapan dan juga frame kedua sedikit ke belakang untuk kita melambatkan sedikit hasil kesan animasi. Itu dia. Dan pada objek plane 1, pergi kepada tab bagi parameter, kita boleh tambahkan nilai bagi position Y kepada 360 untuk kita naikkan sedikit ke atas. Itu dia, ataupun 300 untuk plane ini 300. Itu dia, amat menarik dan amat mudah sekali. Okey, untuk objek Voronoi fracture, sekali lagi kita cuba buatkan satu objek matrix dari jenis objek monograf. Pilih objek matrix dan seret objek matrix ke atas ataupun ke bahagian atas dari objek Voronoi fracture kita di sini. Dan untuk objek, kita hentikan dulu animasi kita di sini. Dan untuk objek matrix, klik pada objek matrix, pergi kepada tab objek dan nyatakan nilai count kepada 1, 10 dan 1. Seret ke atas dan cuba kurangkan ataupun tambahkan nilai X sehingga keseluruhan objek matrix tersebut melepas di keseluruhan paparan teks kita di sini. Dan kita juga boleh tambahkan seberapa banyak bilangan objek matrix yang kita kehendaki. Dan itu dia, kita tekan alternate dan klik 2 kali pada butang option yang di sini. Aktifkan objek Voronoi fracture, pergi kepada tab bagi sources dan seret objek matrix ke dalam kandungan source kita di sini. Dan itu dia, kita dapat melihat hasil objek daripada objek matrix telah pun membentuk kesan pecahan segmen kepada objek Voronoi fracture yang kita buatkan di sini tadi.
Dan di sini kita perlu alihkan sedikit fungsi linear fill untuk objek plane fill kedua yang kita ada di sini tadi, sedikit ke kanan dan pergi kepada tab koordinat dan klik pada butang option yang di sini untuk kita meletakkan satu fungsi keyframe baru pada frame ke-70 dan klik pada butang play untuk kita mainkan keseluruhan hasil kesan animasi objek MoGraph yang telah berjaya kita hasilkan dengan mudah dan pantas setakat ini. Kita naikkan sedikit lagi objek teks tersebut. Itu dia. Oops, dia perlu sedikit lagi. Frame pertama kita perlu alihkan sedikit lagi. Itu dia. Lagi ke belakang, ke sebelah kiri. Itu dia. Dan pergi kepada tab koordinat, klik pada butang option untuk property position X dan mainkan hasil kesan animasi kita di sini. Itu dia, amat menarik sekali. Untuk parameter tekankan kepada cm ataupun 400. Okey. Untuk objek-objek MoGraph yang ada di sini, bagi objek Evron fracture dan juga fracture, kita perlu letakkan satu objek MoGraph dari jenis MoGraph text. Bagi objek MoGraph cache, untuk kita melakukan fungsi animation backing kepada objek MoGraph bagi jenis Evron fracture dan juga fracture dengan menekan pada butang bake dan klik pada butang yes untuk kita melakukan proses animation backing. Dan bila mana alatan time slider diseret ke depan ataupun ke belakang, kita dapat melihat hasil kesan animasi telah pun dihasilkan dengan mudah dan dapat dimainkan dengan lancar di dalam persekitaran 3D kita di sini. Dan untuk langkah seterusnya, bolehlah kita klik pada butang render option, render setting dan pilih fungsi render jadi jenis standard. Tukarkan nilai output kepada pilihan fungsi preset dari jenis film and video untuk preset HDTV 1080. Masukkan satu fungsi efek dari jenis ambient occlusion dengan menggunakan nilai maximum ray kepada 10 cm dan kontras kepada 50%. Masukkan satu lagi fungsi efek dari jenis denoiser. Tutup kotak dialog kita tadi dan sekarang kita masukkan satu shader aluminium kepada objek pelantaian kita di sini. Dan sekarang kita tambahkan satu objek sky ke dalam persekitaran senario 3D kita sini dan buatkan satu dari ruangan material manager yang di sini, buatkan satu material yang baru dan seret material tersebut kepada objek sky. Dua klik pada objek material tersebut dan tutup fungsi option bagi reflectance dan juga color, serta buka fungsi option bagi luminance. Untuk paparan property bagi texture, klik dan pilih fungsi option bagi load image dan di sini cari serta pilih paparan file image HDR yang hendak kita jadikan sebagai kesan rajah persekitaran untuk kita jadikan sebagai unsur pencahayaan HDR di dalam persekitaran senario kita di sini sekarang. Itu dia, amat menarik sekali. Sekali lagi dua klik untuk membuka semua material tersebut di dalam panel material editor. Pergi kepada fungsi editor dan pilih fungsi texture preview size kepada no scaling. Aktifkan objek sky, pergi kepada tab bagi koordinat dan sekarang bolehlah kita putarkan pada paksi X untuk kita mendapatkan sudut angle yang kita kehendaki di dalam persekitaran 3D kita di sini. Dan sekarang bolehlah kita klik pada butang render view untuk kita melihat hasil kesan proses rendering dengan menggunakan fungsi engine render jadi jenis standard render. Dan ini dia hasil contoh proses rendering yang telah kita berjaya siapkan setakat ini. Dan kita buatkan satu lagi file ataupun unsur sumber material yang baru
klik sumber materi tersebut kepada paparan objek Voronoi fracture kita di sini. Bila klik pada sumber materi yang baru kita buatkan di sini tadi, menelusuri saluran channel bagi color, masukkan satu fungsi texture dari jenis layer dan klik pada petak slot layer yang di sini, masukkan fungsi shader dari jenis effects, ambient occlusion, tukarkan fungsi mode kepada multiply, klik pada slot bagi ambient occlusion dan masukkan nilai maximum ray kepada 4 cm dan kontras kepada 50% serta klik pada fungsi option bagi embed direction. Dan beralih pada paparan objek color kita di sini, klik pada slot layer yang ada kita buatkan di sini tadi, klik pada butang shader dan masukkan fungsi shader dan jenis effects, variation shader, select variation shader ke bahagian bawah, klik pada petak slot untuk variation shader tersebut tadi, buka fungsi option bagi property gradient yang di sini, klik pada butang loop preset dan pilih fungsi preset dari jenis rainbow 2 dan untuk fungsi gradient blend setkan kepada 100% dan tukarkan fungsi mode kepada replace dan kurangkan nilai random color kepada 0. Itu dia. Setelah aktifkan channel color, klik kanan pada property texture dan pilih copy, aktifkan channel luminance dan klik kanan pada property texture, pilih paste untuk kita meletakkan salinan objek ataupun fungsi channel color kepada channel luminance kita di sini tadi. Untuk fungsi channel bagi reflectance, kita tambahkan dengan menekan butang add, tambahkan fungsi backman. Dan untuk fungsi layer funnel, kita tambahkan fungsi funnel dari jenis conductor dengan menggunakan fungsi preset dari jenis magnesium oxide. Itu dia. Dan sekali lagi bolehlah kita tekan pada butang render view untuk kita melihat hasil kesan sumber material dan juga kesan pencahayaan HDR yang mana telah kita buatkan setakat ini. Dan ini dia hasil contoh proses rendering yang mana telah kita buatkan sumber material yang baru kepada paparan teks mode text dari objek Voronoi fracture dengan menggunakan fungsi channel luminance dan juga color yang mana memberikan hasil warna yang amat terang. Dan hanya setakat ini sajalah perkongsian kita untuk kali ini, dan di sini kita dapat melihat beberapa contoh hasil proses rendering bagi senario projek 3D kita sini, yang mana contoh hasil kesan animasi bagi objek fracture dan juga Voronoi fracture yang telah kita buatkan untuk paparan packaging produk 3D dan juga animasi teks 3D telah pun berjaya kita animasikan dengan menggunakan unsur-unsur objek monograph dan juga beberapa jenis alatan effector dan juga fungsi fall off. Dan berikutnya adalah contoh dari objek Voronoi fracture yang mana dapat kita melihat perbezaan pecahan segmen objek yang berlainan dari objek fracture yang mana telah kita buatkan kepada objek packaging 3D kita di sini tadi. Dan di sini seterusnya adalah beberapa lagi contoh hasil penggunaan ataupun kaedah yang sama, penggunaan objek Voronoi fracture dan juga fracture objek untuk mencipta hasil kesan animasi monograph 3D dan juga paparan animasi teks 3D yang amat mudah dan pantas serta dinamik, yang mana dapat juga kita gabungkan dengan objek-objek monograph yang lain seperti objek metrik, objek cloner dan sebagainya lagi. Jadi hanya setakat itu sajalah yang dapat kita kongsikan bersama untuk kali ini. Sila ikuti paparan modul video tutorial interaktif yang ada di menerusi channel rasmi yang sedang kita tonton di sini sekarang. Memang di sini seterusnya dapat kita lihat beberapa lagi contoh lain yang mana melibatkan penggunaan objek Voronoi fracture untuk mencipta pecahan segmen objek yang mana dapat kita animasikan satu persatu dengan menggunakan fungsi fracture dan juga objek Voronoi fracture serta objek-objek monograph yang lain dan gabungan fungsi
fall off ataupun fungsi alatan deformer dan juga modifier di dalam persekitaran aplikasi Maxon Cinema 4D Release 21 kali ini. Untuk itu, terima kasih kerana sudi berkongsi masa dan minat untuk sama-sama mengikuti siri tutorial asas, yang mana sebenarnya saya sendiri pun baru menjumpai ataupun baru mengetahui teknik seperti ini. Teknik penggunaan objek fracture dapat digunakan untuk mencipta hasil animasi paparan produk-produk 3D yang hendak kita animasikan dengan mudah dan pantas dengan menggunakan objek warna fracture dan juga fracture di dalam Cinema 4D Release 21 kali ini. Sekali lagi terima kasih, saya Rosli Abdulghani. Sekian, wassalam. Sebelum saya terlupa, sebenarnya di sini saya ingin kongsikan satu keluaran siri akib manual ebook bagi Cinema 4D Release 21 dan juga paparan review bagi C4DR21 yang mana kini telah pun mula dikeluarkan dan diedarkan secara percuma dan dapat kita miliki serta muat turun secara percuma dengan melayari laman rasmi bagi Cinema 4D, C4D Malaya dan juga laman bagi 3D Malaya, yang mana bakal memperlihatkan kepada kita antara ciri-ciri kemaskini terbaru yang diperuntukkan kepada versi terkini Maxon Cinema 4D Release 21, serta sokongan dari alatan konten browser item dan pelbagai contoh eksperimentasi projek dunia sebenar, serta bakal memfokuskan kepada ciri-ciri terbaru bagi pemodelan volumetric 3D di dalam Cinema 4D R21, yang mana R20 yang mana menggunakan sokongan dari objek volume voxel, serta sokongan terbaru dari fungsi objek linear fill dan juga fall off dari pilihan fungsi efektor yang ada sebelum ini, serta fungsi material shader jenis node based material dan pelbagai pilihan fungsi shader serta fungsi engine renderer jenis physical dan juga standard render, serta pelbagai lagi ciri-ciri terbaru lain seperti fungsi motion tracking, multi instances dan pelbagai lagi objek lain yang dapat kita miliki secara percuma bersama dengan satu cakera padat kepilihan, dan disediakan secara percuma satu lagi cakera padat DVD yang mengandungi pelbagai hasil contoh projek eksperimentasi Cinema 4D Release 21 dan pelbagai lagi produk-produk DVD lain yang dapat kita miliki, yang mana meliputi pelbagai teknik dan kaedah untuk kita mencipta hasil kesan animasi monograf 3D di dalam Cinema 4D Release 20 dan juga C4D R21 kali ini. Itu sekali lagi, saya Rosli Abdulghani. Sekian, terima kasih, wassalam.